Assalamualaikum semua para pendengar dan para penonton Fitness Channel. Hari ini kita kembali lagi dengan satu lagi kisah yang diberi nama Misteri Rumah Sewa. Ya, terima kasih kepada sesiapa saja yang menonton video Misteri Malam Asrama Part 3 Gangguan Pocong. Saya amat-amat terima kasih kepada siapa-siapa saja yang dah subscribe channel saya ini. Saya harap anda semua terhibur dengan video-video saya persembahkan. Dan abang kata semoga anda jangan lupalah subscribe, like and share. Ataupun lepas ni komen nak video apa, InsyaAllah saya akan buat. Untuk kisah Misteri Malam Asrama Part 4, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tidak dapat post video itu kerana ada salah satu orang kata masalah-masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Orang kata saya minta maaf banyak-banyak siapa yang dah menunggu video saya. Saya harap anda semua, ini saya ganti lah dengan cerita orang kata Misteri Rumah Sewa ini. Okey, sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, saya nak disclaimer awal-awal dahulu. Siapa-siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda semua ambil langkah berjaga-jagalah kalau nak tengok video saya ni. Sebenarnya boleh je tengok sebenarnya orang kata, tapi kita tak nak ada apa-apa berlaku di dalam dan di luar jangkaan kan. Orang kata kita ambil langkah, nak dengar boleh. Sebab dalam video ni ada mengalami elemen peranjat, elemen seram. Saya takut bila ada orang tengok abang ni saya terperanjat sampai tersentak jantung saya. Dah sudah dia salahkan video saya pula. Kata itu sebab tu saya disclaimer awal dulu. Yang mana subscribe mesti tahu punyalah. Okey. Kita nak banyak tentang ni. Nanti orang kata abang nanti disclaimer lama now. Okey. Kalau kita tak apa-apa lagi, mari kita ke cerita yang pertama. Okey, untuk cerita yang pertama ini, kisah ini terjadi kepada salah seorang follower saya yang menghantarkan cerita ini melalui Instagram yang bernama Syuhada. Dia pun memberikan cerita ini dan saya bacakan. Orang kata amazing lah orang kata. Cerita ni menyeramkan bila terjadi pada diri kita. Dia kata, Assalamualaikum Fitness Channel. Nama saya Syuhada. Saya ni berumur 24 tahun. Saya berasal daripada Sarawak. Saya kisah seram ini terjadi sewaktu saya menetap di salah satu rumah teres yang saya sewa di area Shah Alam sana. Dia pun waktu saya tinggal di Shah Alam, masa tu saya duduk dengan mak bapak saya lagi. Sewaktu saya nak cari rumah sewa, saya ternampak satu paparan iklan yang orang kata nak sewa rumah lah. Lepas tu bila saya tengok, saya pun ditulis kat situ sewa sebulan RM500. Saya buat macam, RM500 murah. Jarang ni kalau dekat Shah Alam RM1,000, RM1,800. Rumah teres kot, siapa tak nak kan. Bila saya dapat macam tu, saya pun beritahu kat kawan saya seorang lagi nak sewa sama dengan saya. Dia pun saya terpanjat. Dia kata, macam mana kau boleh dapat RM500? Dia kata, aku pun tak tahu. Aku tengok paparan ni iklan, dia kata RM500 murah. Lepas tu dia cuba call ejen apa semua. Ejen kata rumah ni masih kosong. Dia pun pergi tengok rumah tu. Rumah dia okey. Orang kata renovate, dia dah siap, orang kata renovation apa semua kan. Cantik lah. Orang kata dia punya design tu ala-ala modern dia kata. Bila kata dia suka dengan rumah ni, dia sign kontrak apa semua selama 3 bulan. Orang kata deposit apa semua dia bagi. Sekali waktu hari pertama diorang duduk dekat rumah tu, diorang dah kemas-kemas apa semua, diorang dah buat orang kata bacaan Yasin dalam rumah tu 3 hari 3 malam. Dah selama sebulan dulu tidak ada apa-apa kejadian misteri yang berlaku. Tapi selepas sahaja sebulan diorang menetap di dalam rumah itu, diorang sering kali diganggu dengan bunyi-bunyi yang pelik-pelik. Contohnya bunyi perempuan menangis, bunyi cakaran, lepas tu bunyi anjing menyala tengah-tengah malam. Dia macam jadi satu tanya-tanya, macam mana bunyi ni boleh ada sedangkan aku dah duduk sini lebih daripada sebulan. Waktu sebulan dulu tak pernah pula kena macam ni. Lepas tu dia kata, never mind, mungkin perasaan aku kot. Okay, dia biarkan je. Tapi kejadian Syuhada ini, yang seram ini berlaku ketika dia hendak pulang ke rumah seorang diri. Sewaktu itu kawan dia yang seorang lagi itu keluar, pergi orang kata jumpa dengan kawan dia lah. Syuhada ni pun balik. Waktu dia berkata tu, bila dia balik kat rumah tu, dia kata perasaan berani tu dah ada dalam diri dia sikit.
Walau sebab dah menetap dekat rumah tu lama kan, dia dah tak kisah dengan bunyi-bunyi apa lagi. Bila dia masuk je, dia bagi salam, dia buka je pintu, dia buka lampu, alangkah terperanjat ni dia ternampak satu sosok wanita tua yang rambutnya putih sedang berdiri di atas tangga yang hendak menuju ke bilik. Dia macam, siapa tu? Dia ingatkan kawan dia. Dia kata, "Weh, kau jangan main-main lah. Tak kelakar tu si." Lepas tu, dia cuba menegur, tiba-tiba dia cuba melangkah dalam 3-4 langkah. Yang dia nampak sosok tubuh seorang nenek tua itu tiba-tiba berlari naik ke atas. Dia macam, apa ni kan? Dia buka lampu apa semua, dia naik atas, dia tengok, dia buka lampu bilik semua, dia tengok tak ada apa-apa. Dia macam, okey, dia kata dia tenangkan diri, dia tak nak orang kata apa ni, diri dia jadi cemas. Dia cubalah kata mandi, bersihkan badan apa semua, lepas tu dia pun nak tidur. Ketika kejadian ini berlaku, waktu dia nak tidur, dia baru saja nak terlena dan nak dibuai di alam tidur, orang kata dibuai di alam mimpi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu bunyi hempasan yang amat kuat. Dia pun macam dia tersedar daripada tidur dia macam mamai. Lepas tu sekali bila dia buka pintu, dia tengok, kata tak ada apa-apa. Bila turun bawah tengok kawan dia belum balik lagi. Dia masuk balik, mungkin dia kata sebelah aku, jiran sebelah aku bergaduh lelaki bini ke apa kan. Sekali bila dia baru nak tidur, dia tutup lampu, dia terperasan dekat tingkap dia tu seolah-olah ada satu sosok wanita yang sedang berdiri dan memandang ke arah dia. Dia pun macam pelik. Dia macam dia tengok tenang betul-betul, dia ingatkan kawan dia pun panggil lah, "Weh, saya bagi nama samaran lah Weh, Sasha. Sasha. Kau jangan main tu. Tak kelakar tu. Malam-malam buat macam ni. Aduh." Lepas tu bila Sasha ni bukan nama sebenar, dia pun macam benda apa yang dia nampak, ingatkan kawan dia. Sekali bila dia tengok betul-betul, rumah aku ni rumah teres double story, macam mana kawan aku boleh pula berdiri dekat atas ni. Bila dia ingat balik, tingkap dia tu tidak ada apa-apa. Maknanya macam koridor, kata tempat boleh berdiri, tak boleh. Maknanya kalau buka di tingkap tu, terus boleh nampak bawah. Tak ada tempat sikit pun untuk berdiri. Lepas tu bila depan dia tutup mata, dia baca apa yang dia tahu, dia baca surah apa tu, bila dia buka mata, dia tengok balik, benda tu dah tak ada. Dia macam, okey, dia pun bacalah. Dia pun startlah baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca surah macam tu. Dia baca surah Al-Fatihah. Waktu dia dah rasa diri tu ketakutan, tiba-tiba pintu bilik dia digegak. Bum 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 bum. Bum bum bum. Dia pun macam dia dah takut apa semua, badan dia dah menggigil. Lepas tu tiba-tiba dia, orang kata, dia kata tiba-tiba tu saya rasa perasaan berani saya tu tiba-tiba hadir. Saya bangun, saya buka pintu, saya jerit, "Woi!" Perempuan jerit macam tu, "Gila kau." Lepas tu dia tengok kat luar tak ada benda. Lepas tu dia capai handphone dia lari. Dia turun bawah. Sekali bila dia teringat sesuatu barang dia tinggal, sewaktu dia nak naik balik ke tangga nak menuju ke bilik dia, alangkah terperanjatnya dia ternampak satu sosok makhluk gula-gula yang saya boleh namakan iaitu makhluk pocong yang sedang berdiri di atas tangga dan sedang memandang dia. Dia pun terperanjat sampai sehingga dia jatuh, dia bangun dan dia capai handphone dia, keluar daripada rumah tu. Apabila dia keluar, jiran sebelah ini dia kenal, baru balik saja. Bila dia tengok, jiran sebelah ni macam, Syuhada, awak okey tak? Kenapa dengan awak ni? Lepas tu Syuhada ni macam dia dah lari, dia dah termengah-mengah dah, dia dah takut. Dia macam, Tadi saya nampak dekat. Lepas tu orang jiran sebelah yang dia kenal ni kata, "Syuhada, awak bertenang, ingat Allah banyak-banyak. Awak duduk sini, duduk dekat depan rumah saya ni, tunggu sekejap saya ambil segelas air." Jiran sebelah ni pun ambil segelas air bagi dia minum. Dia dah rasa tenang, dia ceritakan. Lepas tu bila dia borak-borak dengan jiran sebelah tu, lepas tu jiran sebelah ni, "Saya ni bukan nak takutkan awak ya Syuhada, sebab saya dah tinggal dekat sini lama. Rumah yang awak duduk ni dah hampir 5 tahun kosong. Sebenarnya rumah ni kosong disebabkan dekat dalam rumah ni dulu ada satu kes pembunuhan, iaitu perempuan tu dia ditikam oleh kekasihnya di perut dan dikelar leher.
dan mayat beliau dibalut dengan kapet dan dibalut dengan tikar dan dibalut dengan tilam dan disumbatkan di dalam almari. Agak lama juga jenazah ataupun mayat beliau di dalam almari tu, sehingga setiap kali orang lalu lalang dekat rumah tu akan terhidu bau yang busuk. Dia pun macam bila syuhada dengar macam tu dia terkejut. Kenapa macam ni, dia tak pernah dengar pun, ejen tak pernah bagi tahu pun. Sebab kalau ejen bagi tahu confirm dah ada orang tak duduk kan. Apa tu macam dia cerita kat kawan dia, bila kawan dia dah balik, kawan dia kata kita ambil keputusan untuk keluar dari rumah tu. Orang kata maknanya deposit untuk 3 bulan burn lah. Dia kata tak apalah, mungkin tak ada rezeki saya, dia cari rumah lain tu okey di sebuah kondominium. Dia kata saya sewa dengan kawan dia sampailah sekarang. Kata hidup saya aman dan damai. Kata tak ada apa-apa gangguan misteri yang berlaku dan ataupun menimpa diri saya. Itulah untuk kisah cerita yang pertama. Kata gila kau. Tiba-tiba teringat barang, sekali toleh je, nah makhluk pocong. Kata kalau toleh tu Hana Delisha ke apa ni orang kata Mira Filza ke, best lah sikit minta nombor apa kan. Boleh pula buat lawak. Okeylah, itulah untuk kisah yang pertama. Nasihat untuk kisah yang pertama ni sebenarnya banyak kita boleh ambil. Orang kata kalau kita nak duduk rumah baru tu ke, contohnya kita beli rumah tu kita tak tahu asal tempat tu macam mana, kita buatlah baca ayat Yasin ke, solat dalam rumah tu, mengaji supaya benda-benda ni orang kata keluar ataupun hindar daripada tempat-tempat daripada rumah kita ni. Agak seram juga bai. Kalau kena pada diri aku, lagi tak cukup tanah babe. Okey, sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, aku nak bagi tahulah aku merayu sangat pada korang. Tolong subscribe channel aku ni, like and share, komen lepas ni nak video apa. Orang kata maaf kalau ada sedikit kekurangan ataupun orang kata tersinggung ke apa, saya minta maaf lah. Kalau ada siapa-siapa yang mendengar ni ada rasa tersinggung ke apa ke, saya minta maaf. Okey. Itu saja orang kata pendapatan saya ataupun pendapat ataupun itulah saya punya nasihat saya lah. Okey, kita lanjut ke cerita yang kedua. Okey, untuk cerita yang kedua ini, kisah ini terjadi kepada salah seorang orang kata followers juga, tapi dia menghantarkan cerita ini melalui email. Yang bernama Iqmal, aku panggil dia Abang Iqmal lah. Dia kata, Assalamualaikum Fitnas, nama saya Iqmal, saya berumur 26 tahun, saya berasal daripada Puchong. Sewaktu kejadian ini berlaku, saya menyewa salah satu kondominium di arah Damansara. Sewaktu saya menyewa rumah tu okey, tak ada apa-apa. Saya sewa dengan 3 orang kawan saya. Masing-masing semua kata okey, semua rumah ni okey apa semua kan. Tiba bila dah sebulan, dah lebih daripada setahun saya duduk apa semua, kejadian ni yang menghantui diri saya sampai sekarang saya tak boleh lupakan. Pada satu malam tu, sebelum saya tidur, waktu kita nak tidur ni kita main phone dulu, chit-chat dulu dengan members, kita tengok IG kan. Sewaktu saya nak tidur, saya dikejutkan dengan orang memberi salam. Tetapi memberi salam dia tu agak pelik. Selalunya kita akan memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau normal lah. Kalau orang yang singkat Assalamualaikum. Tapi yang saya dengar ni, suara orang bagi salam seperti suara wanita sayup yang berbunyi Assalamualaikum sebanyak 3 kali. Saya pun jadi macam saya dengar tu orang kata saya dengar macam bunyi ni macam dekat. Saya pun buka pintu bilik, saya turun, saya pergi kat pintu depan, saya tengok tak ada orang pula. Lepas tu saya pergi ke dapur. Sewaktu saya nak ambil minuman, saya terperasan dekat tingkap dapur saya tu seolah-olah ada orang kata susuk tubuh lah, makhluk yang sedang berdiri. Tapi saya tak nampak apa makhluk yang berdiri tu, ataupun Kak Ponti ke Mr. Paul ke, saya tak tahu. Lepas tu bila saya tengok betul-betul, kelihatan seperti seorang makcik yang memberi salam. Lepas tu bila saya dengar betul-betul, bunyi memberi salam ini datang daripada arah tingkap dapur ni. Dia pun beranikan diri, dia pun pergilah buka pintu belakang. Pergi buka. Bila dia macam perasan,
dia tiba-tiba lupa tau. Dia sewa kondominium. Sepatutnya dekat bila dia buka orang kata sliding door tu maknanya ruang tu sikit lah. Tapi bila masa tu dia boleh terlupa. Dia macam dia buka, dia kata, ya makcik, cik siapa? Dia jadi macam dah mula-mula aku baca cerita ni aku pun macam pelik dia ni bohong ke apa kan. Tapi bila aku baca betul-betul, dia mesej kata dia betul terjadi. Seolah-olah dia macam jadi macam lupa. Dia kata ya makcik cik siapa? Lepas tu sekali dia bila dia tengok makcik dia kata nak ada nampak anak makcik tak? Tak ada makcik. Ni rumah makcik, anak makcik duduk tinggal mana? Oh, anak makcik tinggal blok sini lah, tapi makcik tak ingat tingkat berapa. Makcik ni orang kata datang dengan siapa? Tak, makcik datang seorang. Dia kata anak makcik suruh makcik datang sini. Oh, ya ke? Lepas tu bila orang kata Ikmal ditanya, makcik tu seolah-olah tak apalah, makcik balik dulu Lepas tu bila makcik tu balik, lepas tu bila dia tutup sliding door, dia baru ingat, macam mana makcik ni boleh berdiri dekat orang kata koridor orang kata dekat belakang tu. Sedangkan pintu depan aku tak buka, kenapa aku buka sliding door belakang ni? Baru dia sedar macam dia macam seolah-olah mimpi lah. Tapi bila dia tepuk-tepuk dia bukan mimpi. Lepas tu bila dia jadi macam seram sejuk, tiba-tiba bulu roma dia naik daripada tengkuk sampai seluruh badan. Lepas tu dia duduk minum apa semua, dia terfikir sekali pintu orang kata dia tengah duduk dia dikejutkan dengan satu bunyi hilayan yang amat jauh. Maknanya sayup dia dengar macam bunyi benda mengilai. Lepas tu bila dia terdengar, dia teringat satu pesanan. Orang tua pernah berkata, kalau benda tu dekat, kalau bunyi tu dekat, benda tu jauh. Kalau bunyi tu jauh, maka benda itu dekat dengan diri anda. Lepas tu dia macam, bila dia terdengar tu, tiba-tiba dia macam takut tau. Bila dia dengar takut, dia pun perempuan dia masuk bilik. Dia masuk bilik apa semua. Dia macam dia duduk dalam bilik. Dia macam dia tak tahu apa nak buat. Dia call kawan dia. Kawan dia kata, aku on the way nak balik ni. Okay. Nanti kalau kau balik, kau ambil aku kat bawah. Lepas tu sekali bila dia tunggu dalam 20 minit, tiba-tiba dia dengar bunyi pintu depan tu diketuk. Tung. Lepas tu dia kata, weh, kau dah balik ke? Dia terdengar bunyi. Lepas tu tunggu sekejap. Dia mesej kata nak ajar, orang kata bawa dia keluar lah pergi mana-mana kan. Lepas tu bila dia buka pintu tengok kawan dah pakai helmet apa semua. Sekali orang kata dia bawa ke lah orang kata kawan dia bawa lah si Ikmal ni pergi keluar apa semua. Lepas tu asal kau lambat doh, aku tadi kena ganggu doh macam-macam doh makcik lah apa semua. Apa doh malam ni macam sial lah. Sorry lah, minta maaf carut Dia kata apa doh malam ni aku macam Lepas tu kawan dia ni daripada awal sampai akhir senyap je. Lepas tu dia tanya, kau asal kau senyap daripada tadi, aku cerita kau palau apa semua kan, kau malah layan aku apa? Lepas tu kawan dia kata, tak adalah, aku penat. Tak apa. Lepas tu tiba-tiba kawan dia kata, aku boleh hantar kau sampai sini je. Habis aku nak balik sana, kau pandai lah. Aku boleh hantar kau sampai sini je. Lepas tu kebetulan kawan dia tu hantar betul-betul berdekat dengan rumah mak dia lah. Kata aku tak boleh hantar kau sampai depan, aku ada emergency nak buat kerja apa semua. Lepas tu hantar Lepas tu besok pagi tu dia dikejutkan dengan satu berita, kawan dia yang hantar dia malam semalam telah pun meninggal dunia. Akibat kemalangan jalan raya, dia rempuh sebuah lori dan kepalanya pecah. Dia macam aku mimpi apa ni? Dia kata semalam kawan aku bawa hantar aku kot. Apa ni semua? Lepas tu bila tengok betul-betul, rupanya betul kawan dia. Lepas tu dia sudah selesai apa semua majlis orang kata kebumian kawan dia tu, dia pun baliklah ke rumah. Waktu balik ke rumah tu, setiap malam dia akan dengar seolah-olah kawan dia macam ada kat dalam rumah tu. Berjalan, macam masuk dalam bilik air, shower terbuka, tapi bila pergi tengok tak ada siapa pun kat dalam.
dia sering diganggu lah macam tu. Sering diganggu dekat dalam rumah dengan roh ataupun Karim kawan dia yang meninggal tu. Sekali dia pergi jumpa ustaz kata mungkin awak ni tak reda dengan pemergian dia ke, ataupun awak jadi macam tanda tanya kenapa dia pergi dulu kan, sedangkan muda lagi. Ustaz tu nasihatkan, kata awak reda dengan pemergian dia. Dan pada satu malam dia pergi rumah mak dia kata, kau datang berdua ke? Kata, tak adalah mak, orang datang seorang ni. Kata, tu kawan kau tu. Kenapa kawan kau tu teruk sangat, berdarah-darah lah, muka pecah lah, mata tak ada lah. Lepas tu Kumat ni dia macam, tak ada apalah mak, jom kita masuk. Mak masak apa ni mak? Dia tukar buat topik. Tapi dia dah rasa satu something wrong somewhere lah orang kata kan. Dia cuba, bila dia dah duduk dengan mak dia apa semua, sekali bila dia selak langsung depan, dia ternampak kawan dia yang accident pecah kepala tu sedang berdiri depan pintu pagar, seolah-olah ingin masuk ke rumah. Dia pun tutup pintu gate apa semua. Dia suruh mak dia, dia buka orang mengaji. Lepas tu dia tidur dengan mak dia dekat ruang tamu. Lepas tu dia cerita ni aku dapat memang kata agak pelik sikit lah. Lepas tu dia dah okey apa semua, dia balik kat rumah dia tu apa semua. Bila dia balik rumah dia jadi macam bersepah. Macam rumah tonggang langgang. Rumah macam ni semua bersepah, makanan semua berterabur, piuk semua, TV semua apa semua, sengit bengit. Ni pakaian semua, tisu apa semua, habuk-habuk. Lepas tu dia macam, kenapa ni rumah aku ni? Bila dia tengok mangga semua tak ada kesan orang kopak ke apa ke, dia macam tanda tanya ni macam, apa semua ni kan? Apanya bila ustaz kata dia ni tak reda dengan pemergian kawan dia, itu yang terjadi pada diri dia. Maknanya kalau kita tak reda, kita sering dengan kesedihan, makhluk jin ni akan menguasai emosi kita dan perasaan kita. Maknanya dia akan menyerupai kawan kita, seolah-olah kawan kita tu masih hidup di muka bumi, dan dia sering ada dengan kita di waktu-waktu yang arwah ni masih ada dengan kita dahulu. Itulah untuk cerita yang kedua. Minta maaf lah macam mana dia hantar cerita ni, macam tu lah aku cerita. Sebab cerita dia memang pelik. Orang kata harap terhibur lah untuk kisah yang kedua ni. Biasalah cerita kedua ni orang kata bagi aku complicated dia, teruk sangat. Orang kata kalau ikutkan kita makan benda bulat, hidang bentuk petak, makan bentuk segitiga. Macam tu lah orang kata. Okey, sebelum kita menutup tirai misteri rumah sewa, aku nak orang kata nasihat, beri nasihat patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, pakai face mask dan sentiasa membasuh tangan dengan pembasmi kuman ataupun hand sanitizer, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Jumaat. Dan sebelum tu aku nak ucapkan kepada siapa yang menonton video aku ni, Muslim dan Muslimat, kita akan menjelang bulan Ramadan tak lama lagi. Dan so selamat menunaikan ibadah puasa, dan jangan lupa mengejarlah pahala di bulan-bulan penuh barakah ini. Kita jumpa pada minggu depan. I see you next you. Assalamualaikum. See ya.